Hey, Assalamualaikum. Lamanya kita tak jumpa kan? Lamanya kita tak bersembang. Semoga selamat bertemu kembali bersama saya dengan cerita-cerita yang tak apa-apa di Suara Hati dan Kuintan. Jadi kawan-kawan, lamanya kita tak jumpa sebab saya sibuk. Saya sibuk. Dah lama saya tak merakamkan lagu di studio seni kita yang saya banggakan, iaitu di home studio, di mana studio saya sendiri, label saya sendiri, yang dikeluarkan oleh anak saya sendiri, Rush Rosman. Saya merasa terima kasih. Saya berasa terima kasih sangat kawan-kawan. Saya dapat feedback yang baik daripada kawan-kawan mengenai lagu. Adalah tersilap sikit. Ada yang mengatakan sebutan, tapi zaman sekarang ni kan sebab saya menyanyi dengan penuh perasaan, dengan meluahnya, sehingga tak sedar perkataan yang tersebut itu salah sikit, maafkan saya. Dan saya juga nak kongsi gambar-gambar yang keluar dekat dalam saya tunjukkan, yang saya seronok nak bercerita mengenainya, dan saya bangga nak kongsi cerita ni dengan anda semua. Dan saya nak bagi tahu yang saya juga sudah dapat pemenang yang meneka apa yang ada di tangan saya, dan nanti saya surprise. Saya akan keluar bersama mereka dengan pasangan mereka. So I hope I enjoy myself that night lah, kan? Dan lagi satu, saya nak bercerita album, gambar-gambar yang ada di album saya tu. Sebab kadang orang tengok lagu Dayang ni, gambar apa ni? Cerita siapa ni? Mungkin dia tak tahu itu gambar-gambar saya waktu saya kecil, di mana umur saya masa tu, bermulanya gambar saya yang cover tu, itu masa tu saya menyambut hari jadi saya, berumur 9 tahun. 9 tahun ke? 9 tahun kan? Lupa. Sebab sekarang saya masih muda lagi, jadi tak kata yang umur tu 9 tahun. 9 tahun. Tapi kenangan yang nak saya kongsikan, umur 9 tahun tu adalah pertama kalinya saya menyambut hari lahir saya. Seronok lah. Mak kan zaman tu tak miss kalau buat birthday party, orang kata kita kena ada mihun goreng. Itu is a must. Lepas tu kita kena ada puding jagung. Itu mesti tu. Itu tak boleh tak ada. Agar-agar yang color merah tu. Ataupun paling istimewa sikit, agar-agar Milo. Buah temikai jangan cakap lah. Buah pisang jangan cakap lah. Orange, itu mesti ada. Itu kira istimewa lah waktu itu. Saya pun tak ingat lah tahun berapa, dalam tahun 70-an kot. Tapi zaman tu saya seronok sangat. Kawan-kawan tu orang kata kalau nak panggil Jalan F Kampung Pandan tu, satu lorong tu datang. Kawan-kawan saya semua satu lorong tu. Sebab apa? Orang tahu tu anak Tengku Hamid kan, nak buat orang kata hari jadi. So malam tu, hari tu meriah lah. Baju yang saya pakai tu ditempah khas untuk hari jadi saya. Saya tengok rambut saya tu, mak saya sikat belah macam ni. Siap taruh minyak apa tau. Masa tu ada minyak dalam botol hijau, kalau kita ingat, beli dekat kedai barber shop ni. Bapak saya beli macam minyak, tutup dia tu color gold. Minyak tu sapulah, minyak zam-zam ke apa. Wangi betul-betul lah. Straight, belah tu mesti macam tu lah. Tengok rambut tu. Sama juga gambar saya waktu lagi satu gambar yang saya yang kedua, saya nanti saya check. Nanti kan saya terlebih cerita gambar yang mana pula kan. Gambar yang di mana saya post, suruh kawan-kawan kita teka apa yang di tangan saya tu. Dah dapat dah. Ada orang yang teka ada yang kata sagun lah, ada yang kata aiskrim Malaysia lah. So minta maaf sangat, bukan, salah. Sebenarnya tebu. Saya dulu suka makan tebu. Kalau makan tebu saya tak nak kopek. Kakak saya kata ganas, macam gangster. Gigit, tarik macam tu. Gigit, tarik macam tu. Itu saya makan tebu. Itu favourite tu. Siapa yang tegur tebu tu memang handal lah, sebab tak nampak kan.
Sampai kakak saya pun lupa. Apa yang kau pegang tu? Saya kata tebu. Tapi kalau kawan-kawan notice, yang saya lilitkan dekat kepala, dekat tangan saya tu, dekat pinggang saya tu, apa tahu? Itu adalah kan bila orang kahwin, kita ada bunga mangga. Bunga mangga tu yang cucuk-cucuk dekat betik, ada tiang. Bila pengantin datang, masa tu kena ada kalau kahwin. Kita pun buat. Jadi bila habis kita akan berebut ambil tu. Jadi saya pun ambil. Ikat kat kepala saya, ikat dekat pinggang saya. Sebab masa tu, tak silap saya, filem Hindustan yang famous, Hari Rama Hari Krishna. Tak silap saya lah, mungkin saya salah sebut. Tapi masa tu saya akan pakai tu, saya pegang tu, saya akan menari lah, nyanyi lagu tu. Tum mere tum, ek jai hum, bolo ko basha, Hari Rama Hari Krishna. Tak tahulah betul ke tak betul. Itulah dia lagu famous. Saya dulu suka menyanyi. Apa saja yang saya dapat kat tangan saya, apa yang saya angan-angan di kepala saya akan buat. Itu cerita yang kedua. Tapi orang kata pengalaman kecil ni memang kita simpan di ingatan kita selama-lamanya. Ada yang kawan saya kata, aku tahu kat mana tu, kat Kampung Pandan tu. Dia kata sebab dia pun orang Kampung Pandan, kawan sekolah satu lorong, kawan-kawan zaman sekolah. Aku nampak pagar sidai baju kat belakang pun dah tahu. Dia kata, betul Jamalia, kau memanglah kawan sejati kan. Kau pun ada cerita tu Jamalia, nanti akan datang aku cerita pasal kau. Ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu, tengok tak saya posing macam mana? Itu baju yang saya pakai tu colour pink. Baju tu baru, kakak saya, mak saya belikan. Jadi saya nak bergambar di depan rumah saya. Tengok saya posing tu. Daripada kecil dah berangan nak jadi superstar dah. Lagi satu baju yang saya pakai tu, kira saya suka sangat lah. It's a mini skirt. Tapi cuma gambar tu tak nampak apa yang di tangan saya. Sebab saya nak ambil gambar tu, saya kena pakai kasut tinggi. Kasut siapa entah berlebih di belakang. Jadi ada pegang macam beg tangan lah, colour merah mak saya bagi. Mak saya kadang-kadang suka melayan saya ni, suka melawar kecil-kecil berkasut-kasut tinggi lah. Orang kata tek sana kan, makeup, orang lipstick bercelak, kita pun nak. Cuba tengok rambut tu. Yang paling saya suka tu tengok rambut tu. Rambut tu. Sebab masa zaman saya dulu, walaupun kami duduk di rumah, apa orang kata, rumah Felda ke, rumah tak tahulah saya, Mareda dipanggil. Kalau saya nak pergi gunting rambut ataupun buat rambut, perm rambut, nyonya kena datang kat rumah. Bila perm apa, kerinting kan, dulu orang kerinting, so nyonya akan datang. Dulu orang katanya make upnya rumah saya memang. So jadi kalau kata nak buat rambut, mak saya akan bagi tahu nyonya tu akan datang, perm lah rambut saya. Dengan kakak saya ni duduklah kat tangga. Tu kerinting lah rambut tu dah habis berapa jam. Tu rambut kira cantik lah. Salon at home. Lepas tu zaman tu Jadi kalau kata nak beli baju-baju ke, saya bagi tahu sebab kita orang masa kecil, mak saya tak bagi saya turun di tanah. Macam tu. Bila dah besar bebas tu yang pergi ke Lombong, pergi sekolah tak nak naik bas sekolah, nak naik basikal sebab nak merayau, terlepas ni. Jadi masa tu kalau nak beli baju, nanti ada orang macam daripada Myanmar ke, zaman dulu dia akan bawa satu junjung karung besar. Dia akan bawa, datang kat rumah kita, dia buka lah baju ke, baju dalam ke, suat dalam ke, macam-macam kita boleh pilih. Macam tu. Lepas tu at one time tu saya naik basikal. Saya naik basikal ni dah melalui ke cerita lain pula ni. Saya naik basikal, saya pernah terjatuh. Bila terjatuh, gigi saya sompit. Sompit memang tak boleh nak repair lah. Jadi kena panggil doktor pula datang kat rumah, cabut gigi tu. Sebab bapak saya ni, Tengku Hamid ni memang tak bagi kita orang keluar. Kalau nak apa bagi tahu, dia akan hantar. Mak saya ni mungkin lah, pada bapak saya ni, mungkin mak saya ni orang kampung kan, nak keluar ke apa tak boleh, so kena bawa. Cina tu datang lah naik motor, doktor gigi tu cabut gigi saya. Jadi dalam umur saya 12 tahun ke 13 tahun, saya dah pakai gigi palsu dah masa tu, satu. Sekarang ni boleh katakan semua kot. Okey, itu dah gambar yang pegang beg lah, pegang beg pink tu.
Bila dah naik sikit dewasa, masa zaman tu kalau kita kawan-kawan kita ingat lah, saya ada ramai kawan-kawan yang pergi main ice skating. Kita main ice skating dulu daripada PJ. Lepas tu pindah ke Sungai Wang. Masa tu main ice skating saya dengan kakak saya. Sanggup. Kita orang dulu bila dah dewasa sikit, dah lepas sikit, kita orang pergi sekolah naik bas. Kita ada pas bila bayar tiap-tiap bulan, so kita ada pas, kita akan pergi sekolah balik. Kami punya duit nak kumpul belanja hari-hari untuk main ice skating dah ada fee. Jadi kita nak pergi transport tu kita kena pergi naik bas. Jadi bila naik bas pergi sekolah balik sekolah, kita tak bagi orang konduktor tu chop kita punya tu. Sebab kita nak pakai balik hari tu untuk pergi main ice skating. Itulah kalau perempuan tengok, tuan-tuan tengok saya posing kat situ tengah main ice skating lah tu. Itu masa tu figure skate. Lepas tu kita naik pula hockey skate. Macam tu. That's the best moment lah kalau ada kawan-kawan yang kat sana bersama main ice skating dengan saya. Mesti seronok kan, ingat kembali, imbau kembali. So bila dah main ice skating tu, orang kata dah ramai kawan. Masa tu menyanyi tu saya tak pernah tinggalkan lah. Masa ni pun, masa main ice skating ni, saya ada menyanyi jemputan di rumah orang kahwin ataupun di radio. Dan ada pula selepas tu gambar saya. Kalau tuan-tuan nak tahu, yang masa tu saya tengah potong kek. Masa tu tak silap saya, umur saya 13 tahun. Sebab masa ice skating tu saya 12 tu. 13 tahun saya dicuri-curi. Sebab mak saya tak tahu. Saya pergi ke Genting Highland ke Cameron Highland, tak ingat lah. Saya ada lagi gambar banyak yang kalau saya nak kongsi, insyaAllah saya suka berkongsi gambar saya, sejarah hidup saya dulu-dulu bersama anda semua. Dan masa ni saya tengah potong kek dengan kawan-kawan saya. Masa tu kawan saya Wati, Linda, tu semua geng-geng sekolah lah tu. Tak lepas kami menyorok. Tapi balik dia hadiah potong kek tu. Kalau nak tahu kena sebat Sebab apa? Mak tak tahu sampai ke Genting. Dah lepas kena sebat. Tapi saya ni orang kata nak manja jugalah. Lama pergi jauh sikit mak tu takut agaknya. Lepas tu saya tak ke mana. Saya kalau pergi ke mana-mana dengan kakak saya. Jadi bila waktu ni balik kena sebat, dua-dualah kena sebat sebab tipu mak sampai ke Genting Highland. Lepas tu saya dah meningkat, saya pun dah menyanyi. Kalau tak ingat, saya pernah bercakap di Ed Samad punya podcast. Saya kata saya bekerja masa umur saya muda. Memang betul. Ada gambar saya menyanyi tu, waktu tu saya umur 17 tahun. Tapi 17 tahun pun saya dah masa ni saya baru melahirkan anak saya yang sulung lah. So saya menyanyi ini waktu saya menyanyi di Merlin Coffee House masa tu. So itu kalau nampak dengan baju pink tu, baju kebanggaan saya tu baju pink, kami menyanyi, seronok. Orang kata request lagu tu, kalau menyanyi kat situ macam-macam request datang. Kalau request tak nyanyi, orang kata tips pun macam-macam tips. Kalau dulu tu kita menyanyi di club, coffee house, when they request a song, they will put some a bit of cash, macam say thank you for you to sing. Kadang kita orang balik-balik tu, kira lah duit tu kita share lah dengan kawan kita, tips lah, tips semalam tu. Itulah. Tapi kadang-kadang ada juga tengah menyanyi tiba-tiba botol tomato sauce, chili sauce melayang sebab dia orang bergaduh kan. Tu pernah juga tu, kalau nampak keyboard kat sebelah tu, saya dengan kawan saya tu menyorok belakang keyboard tu. Belakang keyboard tu menyorok sebab apa? Dah melayang-layang kan, bergaduh. Settle. Itulah dia cerita dari rintihan pengorbanan, orang kata perjalanan hidup saya daripada kecil hingga dewasa, apa yang saya lalui. Tapi pada saya adalah satu nikmat, rahmat dunia yang Allah izinkan pada saya
Tapi gambar yang paling comel ni. Ni gambar ni ada cerita ni. Sebab anak saya kata, "Ma, susahlah gambar ni tak boleh." So, saya nak juga masukkan gambar tu. Saya nak juga. Sebab apa? Saya rasa comel sangat. Saya pakai tudung tu lagu nasyid. Lagu nasyid sebab kita ada uniform. Kalau tengok dekat situ, saya pakai baju putih dengan skirt merah. Jadi baju putih skirt merah tu kena ada lah kalau dah join mengaji jadi nasyid ni. Jadi saya ni pernah jugalah menyanyi nasyid. Tengok muka tu lembut, Dajah Ayu je. Masa ni saya ingat umur saya masa waktu 8 tahun kot, Darjah 1 ke Darjah 2 macam tu lah. Dengan makcik Bedah tempat saya mengaji tu. Lorong C9 rasa saya. Lorong C9. Itulah dia kisah lagu yang saya rakamkan, iaitu Rintihan Pengorbanan. Sebenarnya lagu ni saya betul-betul luahkan apa yang saya rasa. Sebab itu orang kata, kenapa tak tarik tinggi-tinggi? Sebab suara Kak Dayang ataupun Intan tinggi. Tapi pada saya kadang-kadang kita menyanyi tak semestinya kita mesti tarik tinggi-tinggi. Sebab kita ni nak menyanyi sekarang ni, waktu saya dah berusia sebegini, saya nak menyanyi seindahnya saya rasa. Bagaimana saya nak nyanyi, saya nak sembahkan kata-kata di lagu saya. Tapi yang akan datang tu ada lagi tahu, insya-Allah saya akan sentiasa merakamkan lagu-lagu terbaru, insya-Allah. Alhamdulillah, diizinkan Allah, saya berusaha dengan anak saya dan adanya studio kami, Rusman bersama saya dan Yang Ku Intan, studio seni kita ya. Di sini saya boleh merakamkan lagu apa yang saya rasa saya nak rakam. Kisah yang saya lalui ni saya rakam. Saya nak buat macam tu. Jadi kita nak cakap pasal tahun yang mendatang, yang akan kita lalui, akan datang, dan yang kita tinggalkan, sebab apa? Orang selalu cakap bila tahun baru kita akan buat azam baru. Tapi saya tidak pernah berasa macam itulah di sekarang ni. Sebab azam baru, perubahan yang baru, ia akan dibuat pada bila-bila masa. Kita tak payah tunggu tahun baru. Tetapi apabila datangnya tahun baru, kita tinggalkanlah mana yang kita rasa yang boleh orang kata merosakkan jiwa kita, merosakkan pemikiran kita. Saya tinggalkan. Saya akan tinggalkan, dan saya juga nak ambil kesempatan. Saya rasa bersyukur sangat apa yang saya lalui selama ini di dalam gambar yang saya ceritakan tadi, satu demi satu. Banyak lagi sebenarnya kisah saya dari waktu kecil, yang saya lalui in teenager, bila saya dah bersuami, saya membesarkan anak-anak, kesusahan, kesenangan, kegembiraan, kesedihan, macam-macam. Kita ni tahulah, dalam hidup ni orang kata kalau tak ada apa-apa, itu bukan satu kehidupan lah. Sebab apa yang saya terima, saya bersyukur sangat. Saya bersyukur sangat sebab saya rasa saya disayangi. Saya disayangi dan saya rasa berterima kasih dengan kekuatan, kesabaran yang saya ada. Dan kawan-kawan saya lah, ini saya nak cakap ni penghujung tahun ni kan, di mana kawan-kawan saya yang banyak bersama saya, ups and down, dan membantu saya. And to my lovely sister Tengku Hijah, yang selalu orang kata memujuk saya, di mana kadang-kadang saya ni spoil, marah, mengajuk, macam-macam hal lah.
tapi dia tetap sentiasa bersama saya, supporting me, membantu saya. Dan of course to my family. To my family, they're always there for me. Ups and down, duka dan gembira. Itulah apa orang kata, rintihan pengorbanan. Dan saya minta maaf sekiranya kalau saya ada perbuatan orang kata yang bad behave, like you say, like macam mana saya cakap tadi, sekiranya kita ada apa benda-benda yang merosakkan kita, itu kita tinggalkan dan kita belajar, kita buat yang baik masa akan datang kan. Dan insyaAllah saya akan kongsi banyak lagi kehidupan seharian saya di dalam podcast ni. Dan juga dengarkan, terima kasih kerana dengar over and over lagu Rintihan Pengorbanan. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih saya pada semua peminat saya yang saya kasihi, yang saya sayangi. Semoga anda terhibur dengan lagu saya, single terbaru saya, iaitu Rintihan Pengorbanan, di Spotify, di YouTube, di mana-mana coronglah yang anda dengar. Dan YouTube Music, di YouTube Music and YouTube Music, Apple Music, Spotify. And then saya tidak akan berhenti di situ. Saya akan melahirkan lagi single-single yang akan datang, insyaAllah. Dan sentiasalah bersama saya. Dan saya juga akan sentiasa berkongsi bersama anda hidup seharian saya. InsyaAllah saya kumpul-kumpulkan, saya cerita. Jadi saya kumpul-kumpulkan, saya cerita, insyaAllah. Kadang-kadang kita ni tak kenal maka tak tahu, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru bersama kawan-kawan semua. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di podcast akan datang. Bye. Aku tabah menempuhi segala limpahan ujian yang menimpa. Aku berserah kepada Yang Esa. Inilah rintihan pengorbanan